Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni pelajar rujuk muka surat 3. Okey, tajuk yang di bawah. Okey, tajuk yang di bawah. Menggunakan kaedah teorem Pythagoras untuk mengira jarak. Okey, contoh. Katalah kita nak kirakan jarak A ke C. Okey, dari A ke C. Okey, yang ni adalah rumus teorem Pythagoras. Yang pelajar dah belajar masa tingkatan 1. Okey. Sisi yang paling panjang dalam segitiga bersudut tegak ni, yang ni segitiga bersudut tegak. Okey. Okey. Sisi yang paling panjang adalah AC, iaitu disebut sebagai hipotenus. Okey, masih ingat? Okey, jadi jika kita nak mengira sisi yang paling panjang iaitu AC, rumusnya adalah tambah. Ingat semuanya okey. Cikgu tunjukkan okey, AC. Kita nak kirakan AC. Jadi letakkan AC di depan. Kuasa 2 ni memang rumus. Okey, bersamaan dengan dua sisi yang pendek ni iaitu AB dan AC. Okey, mesti ada kuasa 2. Rumusnya adalah tambah. Okey, ini adalah rumus teorem Pythagoras untuk mencari sisi yang paling panjang iaitu AC. Jadi rumusnya tambah. Okey, contohnya. Katakanlah cikgu bagi yang ni 3 cm. Okey, yang ni 4 cm. Bukan cm, unit. Untuk tajuk koordinat, okey. Yang ni adalah unit. Cikgu tukar. Okey, yang ni adalah 4 unit. Bukan cm. Untuk tajuk koordinat, okey, unitnya yang di belakang ni disebut sebagai unit bukan cm, bukan meter. Okey. Jadi bila kita nak cari panjang AC, okey, rumusnya AC mesti ada kuasa 2. Kuasa 2 ni memang dalam rumus. Okey, AB. Okey, berapa panjang AB? 3. Okey, jadi kuasa 2. Turunkan. Tambahkan dengan BC. BC adalah 4. Kuasa 2, turunkan. Okey, belajar selesaikan. Okey, 3 kuasa 2. Maksudnya 3 darab 3, 9. 4 kuasa 2, maksudnya 4 darab 4, 16. Okey, jadi AC kuasa 2. Okey, tambahkan. 9 tambah 16, pelajar akan dapat 25. Okey, kemudian pindahkan kuasa 2 ke sebelah. Okey, kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa. Okey, langkah yang selalu pelajar buat. Okey, tekankan dalam kalkulator. Okey, punca kuasa 2, 25 adalah 5 unit. Okey, jadi maksudnya dari panjang dari A ke C adalah 5 unit. Okey, pelajar salin contoh ni. Okey, sekarang ni pelajar tengok soalan muka surat 4. Okey, latihannya. Tentukan jarak di antara dua titik pada satah kertas yang berikut. Okey. Langkah pertama, cikgu nak pelajar terangkan semua paksi Y, yang ni paksi X, tolong terangkan sebab kurang jelas. Okey, semua soalan okey, terangkan dulu guna pensel. Okey, pensel 2B lah. Paksi Y dengan paksi X. Yang ni paksi Y, paksi X. Tolong terangkan supaya lebih jelas. Okey, cikgu terangkan soalan nombor 1. Okey, sekarang ni pelajar nak cari apa jarak di antara L dengan K. Okey, langkah pertama, pelajar lukis dulu satu garisan. Dari L pergi ke K. Macam tu. Okey. Kemudian, pelajar buat satu segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak. Dia mesti sudut tegak. Okey, buat satu segitiga. Sini. Okey, boleh nampak? Okey, buatkan satu segitiga. Okey. Kalau pelajar tengok, okey, skala pada paksi Y, dia satu petak, satu unit. Okey, cuba tengok. Kalau sini sifar, sini 2, sini mesti 1 kan? Okey, sifar 1, 2, sini 3, 4, 5, 6, sini 7, 8, sini 9, 10. Begitu juga dengan skala pada paksi X. Kalau sifar sini, 2 sini, jadi mesti 1 lah. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau skalanya 1 petak 1 unit, tak ada masalah lah dengan pengiraan. Boleh lakukan pengiraan seperti biasa. Okey. So sekarang ni, nak cari panjang dari L ke K. Okey, so rumusnya K ke L ataupun L ke K. Mana-mana. Cikgu ikut turutan huruf, turutan abjad. So, K, L, kuasa 2. Okey. Okey, jadi maksudnya sisi yang tegak dengan sisi yang melintang pelajar kan tambahlah. Okey, kira bilangan petak sini Dari sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Okey, jadi 6. 6 kuasa 2. Okey, terus masuk dalam rumus tadi ya. Okey, tambah. Dari sini ke sini. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kuasa 2. Rumusnya mesti tambah sebab kita cari sisi yang paling panjang. Kuasa 2 ni memang ada dalam rumus. Okey, selesaikan. So, KL kuasa 2. Okay, 6 kuasa 2. 6 darab 6. 36. Yang ni pun sama. Okey. Okey, selesaikan. 36 tambah 36. 72. Okey, pindahkan kuasa 2 ke sebelah. Okey. KL. Jadi punca kuasa 2. Okey, tekankan kalkulator. Jadi jarak di antara K ke L adalah 8.49 unit. Okey, untuk tajuk ni unit Okey, perkataan unit di belakang. Okey, boleh faham? Okey. So pelajar cuba sendiri soalan nombor 2, 3 dan 4. Ingat tekankan dulu paksi ya. Okey, cikgu sambung dengan soalan muka surat 5. Yang ni pun senang. Okey, tengok ni ya. Kalau tadi pelajar nak cari jarak di antara dua titik dengan menggunakan gambar rajah. Tapi sekarang ni tidak menggunakan gambar rajah. Cuma menggunakan koordinat. Okey, kalau keluar soalan macam ni, ada cara sendiri ya. Okay, 7.1.2 rumus jarak di antara dua titik pada satah. Okay, koordinat. Katalah koordinat A 2, 1. 2 ni ingat nombor yang di depan adalah koordinat paksi X. Okey, nombor yang di belakang adalah koordinat paksi Y. Okey, yang ni pun samalah. Yang ni adalah koordinat paksi X, yang ni adalah koordinat paksi Y. Okey. Tengok sini ya. Soalan pertama, okey, soalan A. Okey. A koordinatnya 2, 1. Titik B koordinatnya 2, 4. Jadi kita belajar kenal pasti dulu koordinat mana yang sama. Koordinat yang sama. Okey, koordinat yang sama adalah koordinat paksi X. Tengok ni. X2. Sini pun X2. Jadi belajar tulis koordinat yang sama adalah koordinat X. Okey, yang sama. Ini 2, sini pun 2. Okey. Okey, bila koordinat X-nya sama, nak cari jarak di antara titik A dengan titik B, belajar perlu cari beza koordinat paksi Y. Y. Okey, jadi jaraknya beza paksi Y. Okey, ini ujuk kepada koordinat Y lah, koordinat Y. Okey. Okey, tengok koordinat Y. Sini 1, sini 4. Bila nak cari beza, mestilah yang besar tolak kecil. Okey, jadi 4 tolak 1. 4 tolak dengan 1. 4 tolak 1. Jadi jaraknya di antara titik A dengan B adalah 3 unit. Okey, boleh faham? Okey, cuba cikgu tunjuk satu. Okey, E. Tengok E. G lah. Okey, tengok G. Tengok G. Okey. Okey, soalan G. G dengan H. Okey, titik G koordinatnya negatif 7, 2. Koordinat paksi koordinat titik H adalah 1 dengan 2. Jadi koordinat mana yang sama? Koordinat yang sama adalah Y. Betul? 2. Jadi pelajar tulis sini koordinat Y. Yang sama. Yang sama. 2 kan? Okey, jadi kita nak cari jarak. Jarak, pastikan bila nak cari jarak, mesti yang besar tolak yang kecil. Okey, mesti yang besar tolak kecil. Okey, di antara negatif 7 dengan 1, yang mana 1 besar? Nombor negatif mesti kecil daripada nombor positif. Jangan terbalik. Okey, ini negatif. Negatif 7. Ini 1. Mestilah 1 besar kan? Jadi, nombor yang besar tolak nombor yang kecil. 1 tolakkan dengan negatif 7. Ingat, nombor besar tolak nombor kecil. Okay, tekan kalkulator. Jadi, yang ni pelajar akan dapat 8 unit. Okay. Jangan negatif 7 tolak 1 terbalik. Mesti ambil nilai yang besar tolak yang kecil. So, jawapannya 8 unit. Okay. Okay, begitu juga dengan soalan. Okay, 1, 2, 3 dan 4. Okay, cikgu tunjuk satu. Okey, contohnya yang ni, soalan nombor 2. Okay, tengok titik C, okey,
Koordinat paksi X-nya sifar, koordinat paksi Y-nya negatif 9. Koordinat paksi koordinat titik D, okey. Paksi X-nya kosong, sifar. Koordinat paksi Y-nya 9. Jadi yang mana satu sama? Okey, koordinat, okey, belajar catat Koordinat sama adalah koordinat koordinat yang sama adalah X. Betul? Okey, koordinat X. Jadi, yang perlu dicari beza adalah koordinat paksi Y. Ingat, yang besar tolak yang kecil. Okey, yang ni negatif 9, yang ni 9. Positif dengan negatif, yang mana satu besar? Mestilah positif. Jadi, 9 tolak dengan negatif 9. 9 tolak dengan negatif 9. Okey, okey, tekan kalkulator. Pelajar akan dapat 18 unit. Okey, boleh faham? Okey. So, pelajar cuba soalan 1, 3 dengan 4. Okey, ikut je langkah cikgu yang cikgu bagi ya. Okey, satu lagi. Sekarang ni, jika pelajar diberi bentuk macam ni. Okey, tengah. 7.1.3. Jarak di antara dua titik pada satah. Okey. Kalau yang tadi ada koordinat yang sama kan? Kalau yang ni, 2 yang sama. Kalau yang ni, 3 yang sama. Tapi bila pelajar tengok soalan ni, tidak ada koordinat yang sama. Kalau paksi X, yang ni 1, yang ni 6. Kalau paksi Y, yang ni 4, yang ni 7. Jadi maksudnya, tak boleh guna cara ni. Jadi ada cara lain. Cara lain adalah guna rumus. Ini rumus yang perlu pelajar hafal dan faham. Kalau hafal, baguslah. Okey. Okey, rumusnya kalau bentuk macam ni, tidak ada yang sama. Okey. Rumusnya, okey, punca kuasa 2, okey, dalam kurungan X2 tolak X1 tutup kurungan kuasa 2. Tambah dengan, okey, satu lagi kurungan Y2 tolak Y1 tutup kurungan kuasa 2. Okey, pelajar tengok. Cikgu tunjuk satu soalan. Okey, soalan kedua. Okey, tengok sini ya. Langkah pertama, kalau ada dua titik, pelajar labelkan dulu. Okey, yang ni paksi X. Okey, tandakan ini sebagai X1. Kalau yang ni X1, yang ni Y1. Okey, yang ni tandakan sebagai X2, yang 4, Y2. Okey. Okey, pelajar masukkan dalam rumus. Pelajar kalau dapat hafal rumus, memang terbaik. Tengok masuk rumus. Rumusnya X2 tolak X1 tutup kuasa 2 tambah Y2 tambah Y1 tutup kuasa 2. Sentiasa tulis rumus supaya hafal. Okey. Okey. Sekarang ni masukkan nilai dalam rumus. Okey, masukkan nilai dalam rumus. Tengok. Okey. Yang mana satu? X2. X2 adalah 1. Okey. Okey, 1. X1 adalah negatif 3. Jadi maksudnya 1 tolak negatif 3. Okey. Kalau dapat bezakan, kalau ada dua kurungan, tolong bezakanlah. Ini letak kurungan yang bentuk segi 4 kah. Okey. Kuasa 2 turun. Kuasa 2 turun. Okey. Lepas tu. Okey, Y2. Mana satu Y2? Okey, 4. Okey. Tambah. Kejap. Rumus ni bukan tambah, tolak. Ini. Tukar. Cikgu silap. Okey, 4 tolak dengan Y1. Y1 adalah 8. Okey, rumus ni tolak. Okey, tolong tukar. Kuasa 2. Okey, selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey, selesai dalam kurungan dulu. Okey, tekan kalkulator. 1 tolak negatif 3. Pelajar akan dapat 4. Okey, 4 kuasa 2 turun. Okey, ni mana? Tambah sini, tengah tu. Okey, 4 tolak 8 berapa? 4 tolak 8. Okey, 4 tolak 8 negatif 4. Kuasa 2. Okey, teruskan. Masih dalam pengiraan ni. Okey, kira.
Tekan kalkulator. 4 kuasa 2, 16. Okey, tambah, turun. Negatif 4 kuasa 2 pun dapat 16. Okey, teruskan. Teruskan. 16 tambah 16, 32. Okey, tekan dalam kalkulator punca kuasa 2, 32. Jadi pelajar akan dapat jawapan akhir 5.66 unit. Okey, jawapan akhir 2 nombor perpuluhan. Macam biasalah. Okey, so pelajar cuba sendiri soalan 1, 3 dan 4. Okey.